Berapa kilometer mileage nak kena lari minggu ni Hai, Kang lari macam ni sikit sangat, lari macam tu banyak sangat. Mana satu yang betul Anda tahu tak berapa kilometer mileage nak kena lari seminggu? So kalau anda nak tahu berapa kilometer mileage anda kena lari seminggu, sama ada anda long distance running ke, saja-saja jogging ke, dan lebih spesifik untuk MAF training, hanya di YouTube channel Al-Rumi. Stay tune. Assalamualaikum, welcome back to Al-Rumi channel. Hari ini Alhamdulillah cantik sangat cuaca. Biasanya dah seminggu tiap-tiap petang hujan. Hari ini Alhamdulillah kita dapat lagi shoot outdoor hari ini. Jadi hari ini saya nak sambung kepada siri video-video MAF training saya yang mendapat sambutan yang sangat-sangat baik pada anda. Bermula daripada basic MAF, macam mana nak rendahkan heart rate, kesilapan-kesilapan MAF training. Dan hari ini video ini saya nak spesifikkan untuk menjawab soalan-soalan anda juga. Berapa kilometer mileage seminggu yang anda kena lari untuk mereka-mereka yang nak berlari jarak jauh, sama ada berjogging saja-saja, dan yang paling spesifik untuk MAF training. Macam biasa, video kali ini saya try buat swift, simple dan tepat. Kena tonton sampai habis. Tapi sebelum itu, siapa-siapa yang masih belum lagi subscribe YouTube channel saya, subscribe. Don't wait long. Yes. Okay, jadi persoalan yang saya nak tanya pada anda, sebenarnya saya nak tanya diri saya juga. Kenapa mileage itu sangat penting? Ia memang penting. Ia menjurus kepada topik MAF training kita, iaitu build up endurance. Endurance itu adalah bahasa mudah dia fitness, stamina, dan dia harus dibina. Itu sangat penting sebab 5 elemen running. Yang pertama adalah endurance. So anda perlukan jarak larian. Prinsipnya mudah. Saya dah ulang, simple sekali lagi. Semakin banyak anda berlari, body anda adapt, anda akan biasa, anda semakin banyak boleh berlari lebih jauh dan lebih laju sikit. Sebelum ini, bila first saya join marathon awal 2017, saya tak ada kumpul mileage. Tu ayat kumpul mileage Saya tak tahu pun mileage berapa nak lari. Cuma nak sebulan lebih nak race, baru saya tahu anda kena lari minimum seminggu 40 km. Teorinya mudah. Kalau lari marathon tu, sekali lari 42.1 km. Itu lari dalam masa satu hari. Bermakna seminggu takkanlah kita nak lari 20-30 km. Dia at least kena sama dengan 40 km. Dan jarak itu akan dipertingkat-tingkatkan. So minimumnya adalah 40 km. Okay, termasuk long run, easy run anda. Okay, masa tu saya pun tak tahu berapa mileage saya. Apabila saya ambil training structure dan proper, saya mula ikut mileage yang telah ditentukan lah. Okay, tetapi yang ketika Tokyo tu betul-betul saya tak pernah lari sebanyak tu. Seminggu bermula dengan 50 km, peak saya hampir nak dekat 80 km. So sebulan 300 km plus lah. Saya tak pernah lari banyak tu. Apa perbezaannya apabila saya lari sebanyak itu? Okay, yang pertamanya, ketika mula-mula saya lari paling jauh 30 km, badan saya demam lepas tu 2 minggu. Tak pernah lagi sejauh tu kan. Jadi apabila kali kedua, ketiga untuk race terusnya, badan saya adapt, 30 km tu dah jadi biasa. Tetapi apabila saya berlari sebanyak tu, yang pertamanya performance saya memang berbeza lah. Saya punya pace makin laju. Untuk marathon pace tu hampir mencapai matlamat training. Tetapi jadi sebaliknya, apabila saya lari terlalu banyak, ketika itu load saya paling tinggi. Ia efek kepada jantung saya lah. Load yang paling tinggi, maksimum, pace mungkin yang paling tinggi ketika itu, dan dia trigger kepada blok yang berlaku sebelum saya mula berlari dulu. Itu kesan baik dan buruknya lah. Okay, jadi berapa mileage yang anda kena lari? Okay, saya bagi general standard info yang digunakan pakai oleh atlet-atlet berlari jarak sederhana jauh dan jarak jauh. Untuk atlet sekolah yang berlari dekat track 1500 meter, ada 3000 meter, 5000 meter, dan mungkin 10 km pun boleh kira. Ini kalau budak-budak sekolah yang memang di-train untuk jadi atlet ni, jaraknya lebih kurang 40 ke 50 km seminggu. Kemudian kalau atlet dah up sikit pergi universiti, maknanya level dia tinggi sikit, biasanya masuk macam Sukma, masuk dan sebagainya. Mereka ni berbeza sikit. Mereka ni pertamanya mereka memang ada bakat, memang genetik dia, kemudian ada struktur latihan yang proper. Okay, so jarak dia seminggu lebih kurang 60 ke 7 km seminggu. Kemudian kalau untuk umur yang sedemikian, kalau dia pergi longer distance, marathon, half marathon, tapi budak-budak muda ni jaranglah masuk long distance sebab dia suka benda laju. So dia masuk long distance, dia rugi pace dia lah. Kalau ada pun maybe
jarak yang saya sebutkan tadi tambah 20 ke 30% lah. Tetapi dalam senior hari ini, kategori runner yang masuk long distance running seperti half marathon ke atas ke full marathon lah. Kita ada kategori elite dan kategori to be elite. Elite ni biasanya maksud dia mereka profesional, memang cek makan dengan berlari, pekerjaan tetap dia mungkin berlari dan memang dia tumpukan khas untuk acara dia je. To be elite ni macam kebanyakan, mungkin saya, mungkin anda semua ada kerja sendiri, ada pendapatan sendiri, ada bisnes sendiri, tapi dia minat berlari, tapi performa dia makin improve ke arah ke elite. Untuk jarak-jarak pertama yang to be elite ni, seminggu untuk dia lari marathon, minggu jarak lari Lebih kurang 100 ke 150 km seminggu. ingat yang elite ni pula jarak dia antara 120 ke 200 km seminggu. 200 lebih seminggu pun ada. Anda kena ingat satu je, elite dengan non-elite dan masa larian dia berbeza. Maksudnya pace dia berbeza. Lari pace 5 tu easy lah, pace 4, pace 3. Yang to be elite tu mungkin pace 4, pace 5. Yang langsung bukan elite seperti kita semua ni mungkin pace 6, pace 7, pace 8, pace 9. Jadi masa yang digunakan spend dekat jalan, katalah elite tu berlari dengan satu jarak sekian, masa dihabiskan tu lebih pendek. Saya bagi satu sampel fakta. Contohnya, katalah anda berlari 100 km seminggu. Kalau elite, contoh elite berlari pace 4 kali 100 km, samaan lebih kurang 400 minit seminggu. 400 minit ni lebih kurang 6.7 jam seminggu. Berbanding mereka yang lebih slow, katalah pace 7 minit kali 100 km seminggu. So bersamaan tu 700 minit. 700 minit ni masanya lebih lama, iaitu lebih kurang 11 jam lebih. Maknanya antara elite dengan non-elite tu ada beza lebih kurang 5 jam seminggu. Banyak tu. Jadi anda fikirlah perbandingan yang ketara ini, semakin banyak anda spend masa kat jalan berlari yang 11 jam compare 6 jam tu, anda akan lebih terdedah kepada injury, overtraining, recovery lambat, lepas tu stres, macam-macam masalah. Jadi untuk saya, untuk MAF training yang saya lakukan, saya biasanya maintain seminggu saya berlari lebih kurang 5 kali. Average plus minus. Jadi apa yang saya lakukan, weekday saya pilih 30 minit, 30 minit, 30 minit. Jadi imah pace saya 9 ke 8 ke, saya akan spend 30 minit cukup. Weekend 30 minit, biasanya Ahad untuk recovery, dan Sabtu tu saya lari maksimum 60 minit, bermula dengan 45 kita increase. So total saya berlari seminggu untuk peringkat MAF saya sekarang ni 3 jam. Dan apabila saya dah increase tang yang 5 kilo dan 60 minit tu kan, saya increase lebih sikit, sejam 15 minit, mungkin 3 jam 15 minit je. Nampak beza tak? Kadang-kadang berlari 30 minit, tang yang lama tu adalah nak bersiap, nak bergambar, nak bersembang, nak makan. Sembang aja sejam lebih, berlari 30 minit je. Jadi point saya kat sini, apa yang penting kat sini adalah dari segi masa. Tak penting kuantiti kat situ, sebab kita nak quality. Quality 30 minit yang anda spend tu, itu yang kita katakan quality. Kalau anda berlari lama tapi semakin naik tinggi heart rate, semakin kaki anda sakit, lutut anda koyak dan sebagainya, tak guna kita lagi lama-lama. Jadi quality tu perlu ada. Macam mana anda nak set anda punya mileage tu? Bermula dengan seminggu 3 jam dan akan increase 10% secara gradual. Okay, apa beza dengan yang bukan elite langsung, pro elite pun sama dengan elite? Bezanya satu, mereka yang elite ni, mereka dah train pada sekolah, mereka maybe dah ada genetik, ada bakat, dia resilient kepada injury. Memang berbanding saya baru nak berlari umur kat 40, talent memang tak ada. Kemudian beza elite ni, dia ada program dia boleh buat double session. Dia kena lari contoh sehari 20 km, pagi dia lari 15, petang dia lari 10. Sebab di tengah-tengah tu lepas berlari dia boleh balik tidur, berehat. Macam kita ni pagi lagi 10, kejap lagi nak pergi kerja, stres lagi, anda kena fikir traffic jam lagi, kerja lagi, family lagi, petang nak lari lagi. Yang itu yang tak ada quality tu. Along the way, most of people macam kita ni sama je, kita ada kerja, kita ada family. So apa yang penting kat sini, bila anda nak set berapa banyak anda nak lari seminggu, anda kena fikir long term. Jangan terus nak jump, especially bila ada challenge-challenge yang berbahaya. Anda tengok video saya dengan Bro Mio saya baru jumpa baru-baru ni, dia masih lagi nak recovery, masih lagi keadaan yang tak berapa sihat lah. Saya doakan Bro Mio cepat sihat akibat berlari terlalu banyak. Dia ada proper planning dan dia tak tahu condition diri dia sebenar. Itu yang bahaya, yang tu yang kita tak nak tu. Anda boleh tonton video tu, link saya letak kat bawah ni. Saya katakan tadi, mulalah dengan 3 jam. 3 jam ni bergantung pada orang lah, ada 20, ada 30 km seminggu. Bermula dengan itu. Jangan malu lari sikit, jangan malu lari slow pada mulanya. Anda nak berlari bukan nak wakil Malaysia pun. Nak berlari untuk apa? Untuk sihat, mencabar diri, untuk menjadi versi terbaik dan improve performance anda. Bermula secara moderate. Lastly, saya nak lontarkan soalan kepada anda. Anda sendiri jawab, tak perlu jawab, boleh tinggalkan komen nanti kat sini.
Anda fikir kalau nak lari seminggu 12 jam, 13 jam, even 10 jam pun, anda tak ada benda lain kena buat. Sebenarnya masa yang anda nak luang itu, tak ada family ke, tak ada kawan ke, tak ada life ke, tak ada kerja ke, tak pergi surau ke, kan. Tapi yang surau tu nak tuju pada diri saya, biar saya yang terasa kan anda. Saya nak berlari je kan, tak ada benda lain kena buat. Tapi berlari tu sebenarnya bagus, memang banyak manfaat, dan kena ingat berlari tu hanyalah lifestyle, sukan, senaman, minat. Ia tak akan membezakan antara masa kualitinya anda akan spend dengan especially keluarga tersayang anda sementara mereka masih ada. Alright, terima kasih kerana sudi tonton sampai habis. Kalau anda suka video ini, tekan butang like, tinggalkan komen kat sini macam mana anda nak set weekly mileage anda, bagi tahu saya. Kita sama-sama share kebaikan kat sini, dan yang paling penting apa dia? Subscribe, okay? Sebarkan kebaikan, stay healthy, keep fit and keep running. Assalamualaikum.